Saya merupakan Nur Farina binti Muhammad Idris dan ini merupakan akhir kumpulan saya. Okey. Pengenalan. Tekun Nasional merupakan salah satu agensi yang didudukkan oleh kerajaan untuk melahirkan usahawan bumi putra yang berdaya. Tabung ekonomi kumpulan usaha niaga atau dikenali sebagai tekun merupakan skim yang dilaksanakan di bawah Kementerian Asas Tani bagi membantu usahawan-usahawan bumi putra, terutamanya untuk menceburi bidang perniagaan. Antara skim yang telah ditawarkan oleh Tekun ialah skim pembiayaan tekun niaga, skim pembiayaan teman tekun, skim pembiayaan program pemerintah, skim pembiayaan kontrak, arah tekun dan skim pembangunan usahawan masyarakat India. Kajian ini telah dijalankan bagi menilai output dan impact program nasional di Bayan Baru, Pulau Pinang. Pernyataan masalah: wujudnya golongan yang terperangkap dalam masalah kemiskinan dan mempunyai taraf hidup rendah. Dan yang kedua, masih terdapat segelintir peserta tekun nasional yang mengalami kesusahan dari segi sosioekonomi walaupun setelah menjadi peserta tekun nasional, serta masalah pembayaran balik pinjaman. Dan yang ketiga, masalah utama golongan yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan aktiviti sosioekonomi juga adalah disebabkan kekurangan modal untuk memula dan mengembangkan perniagaan, terutamanya golongan usia rumah berpendapatan rendah atau dikenali sebagai B40 dan juga wanita. Jadi persoalan kajian kami, apakah latar belakang yang mempengaruhi pemilabatan peserta di bawah tekun nasional? Dan yang kedua, kita ingin melihat sejauh manakah keberkesanan tekun nasional dalam memastikan ekonomi peserta terjamin. Dan yang ketiga, adakah kemudahan yang disediakan tekun nasional memberi akar dan impak kepada sosioekonomi peserta tekun nasional. Jadi skop kajian kami adalah golongan sasaran merupakan peserta-peserta tekun nasional di Bayan Baru, Pulau Pinang. Dan kawasan kajian yang dijalankan di tekun nasional Bayan Baru, Pulau Pinang. Dan skop kajian kami adalah untuk menilai keberkesanan program tekun nasional kepada peserta, terutamanya dari segi. Okey, nama saya adalah Akmal bin Bahri. Apa yang akan saya kenalkan adalah tentang latar belakang tekun nasional. Tekun nasional merupakan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga yang dahulunya dikenali sebagai Yayasan Tekun Nasional. Ia telah diwujudkan pada 9 November 1998 dan matlamat utama Tekun Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumi putra. Ia bermula daripada Convention Ekonomi Bumi Putra Pulau Pinang pada tanggal 1994. Pada tanggal 1995, Universiti Sains Malaysia telah menjalankan projek praktis tekun di Pulau Pinang dan seterusnya program ini terus dilaksanakan di daerah Jadi di Kelantan pada tahun 1996 dan besar pula bermula di Terengganu pada tahun 1997. Pada 9 November 1998, Yayasan Tekun telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MTCP dan beroperasi seawal 1 Februari 1999. Pada tahun 2008, Yayasan Tekun Nasional telah berfungsi dalam aspek pembangunan keusahawanan dan memberi perkhidmatan sokongan. Pada 1 April 2009, kerajaan telah meletakkan Tekun Nasional di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Asas Tani. Apa yang diharapkan daripada Tekun Nasional ini adalah untuk matlamat perubahan tekun ini selaras dengan hasrat kerajaan, iaitu untuk membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putra MPBB. Seterusnya adalah objektif penubuhan Tekun Nasional. Terdapat 5 objektif utama penubuhan Tekun Nasional, iaitu untuk menyediakan pembiayaan mikro yang mudah, cepat dan mesra usahawan. Kedua ialah menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada usahawan tekun. Ketiga adalah untuk mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan. Keempat adalah untuk memupuk budaya keusahawanan dan menabung di kalangan usahawan. Dan kelima adalah untuk memastikan pinjaman yang dikeluarkan dapat dikutip semula mengikut jadual dan dapat disalurkan semula kepada usahawan-usahawan yang lain. Dan syarat untuk menyertai skim pembiayaan Tekun Nasional adalah mestilah bumi putra dan warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun dalam tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun. Dan yang ketiga adalah pemohon bukan seorang yang muflis. Yang keempat adalah untuk mempunyai tempat lokasi perniagaan yang khusus
kelima adalah mempunyai lesen permit daftar perniagaan yang sah SSM. Yang keenam adalah syarikat semestilah 100% hak milik Bumiputera dan warga negara Malaysia. Yang ketujuh, terlibat secara langsung dan separuh masa dalam perniagaan. Yang ke-8 adalah satu pembiayaan bagi satu isi rumah serta rekod pembayaran yang baik bagi isi rumah. Dan yang terakhir adalah had modal berbayar tidak melebihi RM300,000. Seterusnya, jenis skim pembiayaan Telco Nasional yang ditawarkan adalah skim pembiayaan tekun niaga, skim pembiayaan teman tekun, skim pembiayaan kontrak air, arah tekun, skim pembangunan usahawan masyarakat India, SPUMI, skim pembiayaan program temanita. Serba sikit tentang skim pembiayaan teman tekun adalah skim ini adalah menggunakan konsep berkumpulan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan dengan lebih mudah, cepat dan efisien untuk keperluan perniagaan. Ianya berkonsepkan jaminan dan kerjasama di antara ahli kumpulan yang terdiri daripada 5 orang usahawan lelaki dan wanita. Dan terdapat juga program-program khas dalam jenis skim pinjaman tekun. Program-program khasnya adalah program pembangunan usahawan profesional muda Bumiputera, program pembangunan usahawan siswa, program entrepreneur muda, skim pembiayaan usahawan bekas tertera dan program pembiayaan rakyat. Dan kemudahan yang disediakan oleh Telco Nasional adalah peranan objektif telefon mobile, iaitu mereka telah menubuhkan telefon mobile iaitu atau dikenali sebagai telefon apps. Ianya adalah untuk membantu golongan pertengahan yang mengalami kesukaran pejabat kawasan Parlimen tersebut. Ianya adalah untuk memudahkan urusan dan memantapkan lagi sistem penyampaian terutama bagi para usahawan, merupakan perkhidmatan mesra usahawan dengan memfokuskan kepada mana-mana lokasi yang sering menjadi tumpuan masyarakat, memberi khidmat bimbingan, sokongan dan jaringan perniagaan, menyelaras maklumat yang diterima daripada pelanggan dan mencadangkan penambahbaikan kepada sistem penyampaian Telco Nasional. Dan bahagian yang terakhir untuk part saya adalah logo Telco Nasional. Logo Telco Nasional terbagi kepada 3 bahagian, iaitu kotak-kotak kecil yang berwarna merah dan biru, huruf U dan bentuk globe. Kotak-kotak kecil yang berwarna merah dan biru, ianya mempunyai motif yang tersendiri, iaitu kotak-kotak kecil ini terdapat dalam reka bentuk yang membawa maksud ramai usahawan yang mendapat pembiayaan daripada dana Telco Nasional. Dan huruf U membawa maksud usahawan yang menerima pinjaman dan bimbingan tekun telah berjaya dalam bidang perniagaan yang diceburi. Dan yang terakhir adalah bentuk globe yang memberi maksud usahawan tekun mampu mengembangkan perniagaan mereka dengan sokongan Telco Nasional untuk lebih berdaya maju, berdaya saing. Seterusnya, saya Muhammad Daus. Untuk part 3 adalah mengenai metodologi kajian. Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cerdas untuk memecahkan sesuatu persoalan. Dengan itu, tujuan yang menjalankan kajian ini adalah untuk memperoleh jawapan melalui penggunaan suatu langkah ilmiah yang bersistematik dan saintifik. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian gabungan atau mixed method. Menurut Presiden 2008, kajian itu bentuk campuran atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebih memahami dan menangani masalah kajian. Okey, berikut adalah 2 pendekatan yang digunakan oleh pengkaji, yang mana pendekatan pertama adalah kuantitatif. Menurut Rohana Yusof 2003, ialah satu usaha membentuk prinsip dan peraturan umum yang berandaikan realiti sosial sebagai objektif dan terpisah atau tidak berkaitan dengan individu. Manakala pendekatan kualitatif pula perlu menekankan kemungkinan pengalaman subjektif individu yang perlu dianalisis secara kualitatif dan realiti sosial mempunyai makna tertentu yang bersifatkan subjektif dan personal. Bagi sampel dan populasi pula, kajian ini dijalankan dengan memilih seramai 30 orang responden yang terdiri pada peserta tekun, di mana peserta ini dah dipilih secara rawat dan diakhirkan borang soal sihir. Bagi pendekatan kualitatif, seramai 4 orang responden yang terdiri daripada seorang pegawai tekun dan 3 orang peserta
Bagi instrumen kajian pula, dia merupakan satu alat yang digunakan oleh penyelidik ketika menjalankan sesuatu penyelidikan. Instrumen kajian digunakan sebagai asas bagi memperoleh data seperti mana dikehendaki oleh penyelidik untuk mencapai objektif kajian. Bagi mendapatkan data mentah berkaitan dengan kajian, kami telah menggunakan 3 jenis instrumen, iaitu untuk kajian kualitatif, penyelidik menggunakan pendekatan dengan menjalankan pendekatan dengan menggunakan perangai soal sidik. Untuk kuantitatif pula, pengkaji menggunakan kaedah temubuat serta membuat perhatian umum. Okay. Dari kaedah pengumpulan data pula, 4 kaedah telah digunakan oleh pengkaji. Yang pertama dengan menggunakan data sekolah, di mana pengkaji membuat penyelidikan dahulu dengan merujuk pada kajian-kajian lepas. Seterusnya menjalankan soal sidik, di mana soal sidik telah dibagi kepada 4 bahagian. Pengkaji juga menggunakan kaedah temubuat, dan terakhir dalam membuat pemakaian di mana pengkaji telah melihat premis-premis perniagaan yang telah dijalankan oleh peserta koin. Dalam kaedah penganalisis data pula, data yang boleh menggunakan kaedah kuantitatif adalah dalam bentuk instrumen soal sidik dan ujian kompetensi lisan yang dijalankan terhadap 30 orang responden yang terdiri daripada 30 orang peserta koin, dan mereka juga diberi secara rapat. Data mentah yang diperoleh ini akan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS. Manakala kaedah kualitatif yang dilakukan kaji pula, kaedah temubuat adalah berbentuk data berstruktur. Temubuat yang dilakukan menggunakan catatan nota lapangan, dan semasa temubuat, penyelidik merakamkan menggunakan alat perakam audio semasa temubuat dijalankan. Saya Muhammad Mirul akan membentangkan bahagian analisis data demografi. Okey, yang pertama, catatan rujukan jadina. Jadilah responden yang menerima pinjaman Telco Nasional di cawangan bulan lepas berminat. Responden adalah seramai 30 orang yang terdiri daripada 17 orang perempuan dan 13 orang lelaki. Dan perakaan ini kita dapat memberi gambaran bahawa bilangan responden perempuan adalah lebih ramai pada lelaki. Okay, yang kedua, umur kaum, analisis kaum responden. Catatan menunjukkan kaum yang terlibat yang telah berjaya mendapat pinjaman daripada Telco Nasional. Bacaan yang ditunjukkan ialah terdiri daripada responden kaum Melayu, majoriti sebanyak 73.3%, dan selebihnya ialah kaum India sebanyak 26.67%. Kaum Melayu terdiri daripada 22 orang dan kaum India terdiri daripada 8 orang. Seterusnya, analisis umur responden. Umur responden menunjukkan seramai 30 orang, di mana 40 hingga 49 tahun merupakan peminjam yang paling tinggi di kawasan bayar lepas, iaitu sebanyak 40%, bersamaan 12 orang. Golongan mereka yang berumur 50 hingga 60 tahun yang terdiri daripada 13.33% sebanyak 4 orang, dan manakala umur 30 hingga 39 tahun seramai 9 orang, iaitu 30%. Okey, yang seterusnya, status responden. Okay. Hasil soal sidik menunjukkan status peminjam Telco Nasional yang menjadi responden seramai 9 orang responden yang berstatus bujang, bersamaan dengan 30%, manakala responden berstatus berkahwin pula mendapat kutipan tertinggi, iaitu 70%, mewakili selama 21 orang. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian kedua di dalam analisis data, iaitu penilaian menyertai program Telco Nasional. Jadi, berdasarkan analisis yang dilakukan melalui borang soal sidik yang telah kami edarkan kepada peserta Telco, didapati bahawa bagaimana peserta Telco ini mendapat tahu tentang program Telco adalah melalui rakan-rakan. Jadi kita boleh dapat lihat di sini peratus menunjukkan sebanyak 43.3%. Majoritinya adalah mengetahui melalui rakan-rakan, iaitu seramai 13 responden. Dan kita juga dapat lihat di sini sebanyak 3.3% responden mengetahui program Telco Nasional adalah melalui surat khabar atau sebanyak 1 orang responden. Jadi seterusnya, berdasarkan kepada soalan kedua, iaitu
apakah jenis skim pembiayaan program Tekun Nasional yang peserta terkemuat. Berdasarkan pada analisis yang diperoleh, kita dapat lihat majoriti responden menggunakan skim pembiayaan Teman Tekun. Itu kita boleh lihat seramai 11 orang tekun atau bersamaan 36.7%. Dan kita juga dapat lihat di sini persamaan responden yang memilih arahan tekun atau program khas. Kita boleh lihat sebanyak 3 responden atau sebanyak 10%. Seterusnya, saya akan membincangkan dapatan yang ketiga, iaitu penilaian keberkesanan program Tekun Nasional. Jadi, kita untuk soalan yang pertama, program Tekun Nasional dapat memberi jaminan keselamatan berbanding agensi lain. Sebanyak 20 responden sangat setuju atas persamaan 66.7%. Dan kita juga dapat lihat sebanyak 1 orang responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini, iaitu 3.3%. Dan seterusnya, program pinjaman adalah lebih mudah berbanding dengan pinjaman melalui agensi lain. Dan kita dapat lihat sebanyak 60% atau sebanyak 18 orang sangat setuju dengan pernyataan ini. Dan 1 orang daripada 30 orang responden menyatakan sangat tidak setuju atau sebanyak 33%. Bahagian keempat dalam menasab ini adalah mengenai cadangan penambahkan program Tekun Nasional. Bahagian ini akan membincangkan secara mendalam mengenai data kualitatif yang diperolehi daripada alat media seperti bulan statistik berbentuk terbuka dan kaitan hasil dokumen. Cadangan pertama yang ditemukan oleh sekolah adalah pengurusan perlu memperkemaskan dan mensusulkan untuk kebiasaan peminjam. Sistem pengurusan yang lemah sebelum ini telah menyebabkan peserta enggan untuk meminjam kembali kerana mereka telah berasa selit. Sekolah juga telah menceritakan pengalaman mereka bila kuota yang dikutip oleh pegawai tekun di tempat perniagaan mereka telah ditolak dan tidak dimasukkan ke cawangan yang sepatutnya. Hal ini menyebabkan beliau terpaksa membayar semula pinjaman yang dibayar sebelum ini. Memetik ketika daripada akhbar untuk akhbar berpihayat, tapi urus korporat yang kurang memuaskan juga telah menyebabkan tekun mengalami kerugian terkumpul pada tahun 2012 berjumlah RM 2.9.28 juta. Seterusnya, cadangan kedua ialah cadangan supaya rendahkan faedah. Kadar faedah tekun yang telah tinggi menjadi punca ramai peminjam tahun Tekun Nasional Program Usaha Niaga atau Tekun Nasional gagal membuat bayaran kembali mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, ketiadaan penjelasan mengenai faedah membuatkan peminjam berasa terbeban. Penurunan kadar faedah pembayaran balik amalan diharapkan oleh peminjam supaya proses pembayaran balik itu tidak merupakan peserta tekun. Cadangan yang ketiga ialah melonggarkan peraturan yang telah ditetapkan bagi memudahkan urusan peminjam, terutama bagi pinjaman individu. Untuk mendapat kelulusan pinjaman ini, mereka terpaksa melalui proses permohonan yang agak rumit. Selain itu, mereka juga perlu menyediakan kertas kerja beserta gambar dan dokumen berkaitan seperti geran tanah, rumah sewa, bil air, BHP dan sebagainya untuk tujuan permohonan. Mereka juga dikendaki mengisi banyak moral permohonan. Seterusnya, tempoh yang untuk permohonan diluluskan pula mengambil masa yang agak lama seperti itu. Seterusnya, berdasarkan hasil temubual bersama pegawai tekun, iaitu Encik Muhammad Isyah, beliau mengakui bahawa pengurusan tekun agak lemah, seperti proses kelulusan pinjaman yang kurang ketat dan terlalu mudah dan tidak terlalu mengikut standard of operation atau SOP. Tambah beliau, sistem pengurusan tekun hanya berdramat untuk membantu mereka yang memerlukan kerana kebanyakan peminjam mengalami kesukaran untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank, terutamanya bagi penyakit kecil. Syarat-syarat untuk membuat pinjaman dari tekun juga agak longgar. Bagi menangani isu ini, semenjak tahun 2017 dan 2018, tekun telah bercadang untuk menjalankan prosedur seperti yang telah dijalankan oleh pihak bank
dan memperketatkan SOP mereka. Seterusnya iaitu bab 5, perbincangan kajian. Perbincangan kajian menyentuh dua perkara, iaitu yang pertama melihat sejauh mana impak tekun terhadap sosioekonomi peserta tekun nasional, dan yang kedua menilai persepsi peserta tekun nasional. Yang pertama melihat sejauh mana impak tekun terhadap sosioekonomi peserta tekun nasional. Berdasarkan soal selidik soalan 8, iaitu program tekun nasional telah meningkatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan Bayan Baru. Hasil kajian menunjukkan 43.3% iaitu sebanyak 13 orang setuju, dan 53.3% sebanyak 16 orang sangat bersetuju. Walau bagaimanapun terdapat satu orang iaitu sebanyak 3.3% tidak setuju. Data ini menunjukkan majoriti peserta-peserta tekun bersetuju bahawa tekun nasional dapat membantu meningkatkan sosioekonomi mereka. Faktor-faktor tekun nasional dapat membantu meningkatkan sosioekonomi peserta, iaitu kepelbagaian skim pinjaman. Contoh-contoh kepelbagaian skim pinjaman iaitu skim pembiayaan kontrak I, skim pembiayaan program tanah nita, skim program pembangunan usahawan swasta, dan lain-lain. Hasil daripada kajian ini juga hanya 10% iaitu mewakili 3 orang yang tidak setuju mengenai faktor ini, dan selebihnya iaitu 46.7% sebanyak 14 orang setuju, dan 43% ramai 13 orang sangat setuju. Okey, perkara yang kedua iaitu ini menilai persepsi peserta tekun nasional. Berdasarkan soalan soal selidik yang ke-8, iaitu kualiti hidup bertambah baik, rata-rata peserta tekun menunjukkan reaksi positif dan bersetuju. Hal ini telah dibuktikan dalam analisis kajian bahawa 80% iaitu seramai 24 orang bersetuju, dan 13.3% seramai 14 orang sangat setuju. Walau bagaimanapun terdapat satu orang yang mewakili 3.3% sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan peserta tekun yang majoritinya menunjukkan reaksi positif terhadap persepsi yang ditunjukkan terhadap tekun nasional, program tekun nasional. Okey, berdasarkan soalan soal selidik yang ke-11, iaitu bantu usahawan muda beri peluang pekerjaan. 73.3% seramai 22 orang responden setuju, dan 26.7% seramai 8 orang sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan tiada kesemua peserta tekun bersetuju bahawa tekun nasional dapat membantu meningkatkan sosioekonomi, lebih-lebih lagi terhadap usahawan muda, dan ini menunjukkan reaksi positif terhadap program tekun nasional. Tekun nasional tekun nasional memberi kebaikan dan membantu peserta-peserta mereka. Namun golongan B40 yang ingin memulakan perniagaan terkena tempias yang tidak baik, kerana tekun nasional lebih memfokuskan kepada golongan yang telah pun mempunyai perniagaan. Okey, berikut adalah cadangan dan penambahbaikan yang diberikan oleh kami. Yang pertama adalah skim pembayaran yang sedia ada secara mingguan telah dicadangkan ditukarkan kepada skim pembayaran mengikut bulanan. Dan yang kedua adalah pembayaran yang sedia ada ditukar kepada kaedah pembayaran dui pilihan. Dan yang ketiga adalah kaki tangan tekun yang ditugaskan untuk melaksanakan skim ini perlu mendapatkan latihan dan kemahiran yang bersesuaian dengan tugas mereka. Dan yang terakhir yang dipilih adalah nilai simpanan sedia ada bagi peminjaman kredit mikro tekun perlu dikurangkan, dan jumlah pinjaman yang ditawarkan perlu ditambah. Okey, bab yang kedua adalah mengenai kesimpulan kajian. Matlamat penubuhan tahun ekonomi kumpulan usaha niaga tekun nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah kepada mikro untuk memulakan perniagaan dan memajukan lagi perniagaan sedia ada.
Berdasarkan hasil kajian penilaian outcome dan impak, program Tekun Nasional yang diperolehi, pengkaji mendapati bahawa program ini sememangnya memberikan outcome dan impak yang positif kepada masyarakat yang terlibat dengan program Tekun. Hasil kajian itu mendapati bahawa taraf hidup peserta Tekun Nasional telah menjadi ditingkatkan selepas menyertai program yang telah dilaksanakan oleh Tekun. Seterusnya, penilaian dari segi impak pula, kebanyakan meminjam program Tekun Nasional ini telah berjaya meningkatkan perniagaan mereka. Dalam pada itu, melalui hasil analisis yang telah diperolehi dengan melakukan penilaian outcome dan impak ini, fungsi sebenar program Tekun di samping dapat melihat sejauh mana keberkesanan program ini dan hasil yang dicapai oleh masyarakat yang meminjam menunjukkan perkembangan yang baik. Terdapat meskipun Tekun telah banyak membantu masyarakat yang daripada golongan berbeda untuk meningkatkan tarikh mereka, namun terdapat beberapa perkara yang perlu dikemaskini oleh pihak pengusaha Tekun Nasional. Misalnya, penambahkan di dalam urusan operasi pentadbiran dan masalah hutang berbayar, disebabkan masalah pengurusan untuk memantau dari segi kutipan pembayaran serta kelulusan pembiayaan yang kurang cekap juga perlu dikaji semula. Berikut adalah lampiran yang telah dijalankan oleh Badan Kaji, di mana kami telah melawat beberapa premis perniagaan usahawan di sekitar USM. Seterusnya pula, gambar kami melaksanakan proses pembuat yang terdiri daripada responden peserta kuih dan juga pegawai Tekun Nasional. Sekian.